من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Maksudnya, wahai orang-orang yang telah beriman kepada Allah Ta'ala, difardukan ke atas kamu ibadah puasa sebagaimana difardukan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu. Moga-moga kamu tergolong dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil mukhlisin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala rabbi shrah li sadri. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, permudahkanlah akan segala urusan. Wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, Engkau ungkaikanlah kesimpulan yang terdapat pada lidahku. Yafqahu qawli, moga-moga para pendengar sekalian dapat memahami akan kata-kata serta ucapanku ini. Amma faya ibadallah minal muslimin wal muslimat ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Surahul Azim. Terima kasih diucapkan kepada pimpinan majlis yang saya muliakan, lagi saya segani ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal yang berusaha, yang berbahagia, pengurusi Tuan Haji Nabi Timbalan, pengurusi bersama-sama dengan barisan ahli jawatan kuasa surau, seterusnya yang saya hormati, lagi saya kasihi kerana Allah Ta'ala. Yang berbahagia tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, para tetamu Ramadan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Jadi untuk kesekian kalinya, marilah sama-sama kita semua kita panjatkan setinggi-tingginya, yakni syukur kita kehadrat Allah Ta'ala kerana pada malam ini alhamdulillah masuk malam yang ke-8. Alhamdulillah kita semua masih lagi diberi peluang dan juga kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bersama-sama, insya-Allah. Moga-moga apa yang kita lakukan ini akan dicatat di sisi Allah Ta'ala sebagai amal soleh, insya-Allah. Muslimin para hadirin sekalian, boleh dikatakan alhamdulillah surau dan juga masjid masih lagi steady, ya. Masih lagi ramai lah, dipenuhi oleh para jemaah. Mungkin ini juga salah satu daripada tsunami. Tsunami juga. Tsunami ni maknanya berkatnya bulan Ramadan. Kalau tak ada bulan Ramadan ni mungkin tak ramai orang, tak ramai lah jemaah datang ke surau, datang ke masjid ni. Disebabkan maknanya adanya bulan Ramadan. Jadi sebab itulah para alim ulama menyatakan, kalaulah kita nak datang ke surau, nak datang ke masjid, jangan kita tunggu bulan Ramadan. Kalau kita tunggu bulan Ramadan, takut kita terkejut. Takut kita terkejut. Kita tak pernah datang, bila mana kita datang, kita tengok ramai orang. Jadi kita tak pernah datang, tiba-tiba kita datang. Orang yang memang selalu datang ke surau, ke masjid ni terkejut. Sama-sama terkejut lah. Sama-sama terkejut. Jadi sebab itulah datang ke surau, ke masjid ni, mana-mana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa, Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa fi syahri Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami bila mana kami berada di bulan Rajab, bila mana kami berada di bulan Sya'ban. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami sehingga kami juga maknanya berkesempatan berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi kita nak kena berlatih datang surau masjid ni dalam arti kata bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Tak kejut. Kita budak kejut, orang ramai yang budak kejut. Baik. Para hadirin sekalian, jadi sebenarnya sebagaimana yang saya dah bagi kuliah di sini, saya sebut hadis tadi, kalau kita melihat kenapa Rasulullah gabungkan 3 bulan dalam satu doa, sedangkan tidak ada bulan-bulan yang lain yang digabungkan selain daripada 3 bulan ni. Tuan-tuan cari? Ada dalam satu doa Rasulullah gabung bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Doa ni je, tidak ada bulan yang lain. Ini menunjukkan bahawasanya ketiga-tiga bulan ini ada kelebihan, ada maknanya keberkatan. Ulama menyatakan kelayakan seseorang yang beriman bila mana seseorang betul-betul memahami peristiwa yang berlaku pada bulan Rajab. Apa dia? Isra' dan Mi'raj. Kalau tak faham peristiwa Isra' dan Mi'raj, tak layak berada di bulan Ramadan. Itu kata ulama. Kenapa ulama kata begitu? Kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj, selain daripada Allah Ta'ala memperjalankan baginda Rasulullah untuk menghiburkan hati Rasulullah bila mana dalam dakwah menghadapi pelbagai mehnah dan tribulasi, ujian, cabaran dan sebagainya, ada peristiwa itu juga difardukan ibadat solat. Difardukan ibadat solat. Sebab itulah kita umat Islam nak kena faham betul benar tentang ibadat solat tu. Ni ibadat solat tak berapa nak faham. Lepas tu pula nak kerjakan ibadat puasa. Sebab itulah maknanya ramai juga dari kalangan kita yang berpuasa tapi meninggalkan ibadat solat. Yang mengerjakan puasa tapi baru tangkap tadi judi, dikala mereka baru je tangkap tadi. Mengerjakan ibadat puasa tapi tak menutup aurat. Sebab itulah ulama menyatakan kelayakan seseorang Muslim berada di bulan Ramadan bila mana betul-betul memahami dan juga menghayati peristiwa Isra' dan Mi'raj. Muslimin perhatian baik. Sekarang kita alhamdulillah doa kita maknanya dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Doa yang diulang-ulangi oleh imam kita mengaminkan, alhamdulillah kita dipanjangkan umur, kita berpeluang dan juga berkesempatan berada di bulan Ramadan. Tuan-tuan muslimin perhatian baik, bulan Ramadan. Kadang-kadang orang tanya, apakah amalan yang maknanya aulawiyah, yang utama ataupun yang afdal lah kita sebut nak diamalkan pada bulan Ramadan? Apa dia? Apa dia? Muslimin perhatian, amalan yang afdal yang kita nak amalkan di bulan Ramadan sama lah bila mana kita mengerjakan umrah, berada di masjid, sama ada di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram, mendirikan salat. Perbanyakkan mendirikan salat. Kalau di Masjid Nabawi, kalau di Masjidil Haram, selain daripada banyak mendirikan salat, perbanyakkan mengerjakan ibadah umrah. Kalau di bulan Ramadan, apa dia? Solat kau lah. Solat kau ya. Kalau maknanya kita bila mana bulan Syawal kita nak buat tarawih, kata tak apa segar dia ni. Bulan Ramadan tarawih mana? Bulan Syawal nak buat. Jadi tarawih ni tak ada bulan lain kecuali bulan Ramadan je. Ada bulan lain. Kalau kita nak pergandakan ataupun nak membanyakkan ibadat solat kita, ibadat tarawih. Ni bulan Ramadan ni.
Bulan Ramadan, makna kita usahalah. Maknanya kita pergandakanlah. Kok mana pun kita buat, walaupun lapar, tak apa. Asal buat 20 tak apa, asal buat. Masalahnya, tak buat. Tak buat, tak cukup pada. Buat 4 je. Mazhab mana pun saya tak tahu dah. Dia buat 6 ada. Mazhab mana dah tahu. Paling sikit kita buat 8 lah. Paling banyak kalau kita gaji buat 20. Paling banyak lagi 60 pernah dibuat oleh Sayyidina Abdul Aziz. Muslimin para hadis yang baik. Bila mana datang bulan Ramadan, kita nak kena rebut. Kita kena rebut lah. Selain daripada bulan Ramadan ni dia ada keberkatan. Baik saya sebut keberkatan tu apa dia? Apa dia makna keberkatan? Bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan, lebih lagi bulan Ramadan lah. Selain disebut sebagai Syahrul Ramadan, Syahrul Al-Barakah, bulan berkah. Apa dia berkah ni? Berkah tu apa dia? Berkah ni tuan-tuan sekalian, benda yang sedikit tapi manfaatnya boleh dinikmati oleh ramai orang. Itu dia berkah. Sebagai contoh, kalau kita makan, makanan yang sedikit tapi orang ramai, maknanya sama-sama boleh menikmati makanan. Pernah berlaku dalam satu peristiwa peperangan Khandaq, ada daripada seorang sahabat di antara maknanya cara kita nak berhadapan dengan tentera kafir, senjata kita kena gali parit sebagai perisai. Kalau tak gali parit, kita pun serba, kelengkapan pun serba tidak sempurna, maka mungkin kita akan kalah. Jadi politik peperangan kita kena gali parit. Jadi salah seorang sahabat ni memerhatikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang turut sama menggali parit. Bukannya mengarah-arah saja, turut sama juga turun padat. Jadi sahabat ni rasa siap bila mana melihat Rasulullah ni kepenatan. Maka sahabat ni pun mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, kesiannya Rasulullah dahaga. Rasulullah, maknanya lapar kok? Rasulullah penat kok? Tak payah nak tanya, dah memang penat lah kan? Ya Rasulullah, saya nak ajak Rasulullah minum dan juga makan di rumah saya. Makan kali. Maknanya makanan kat rumah saya tu maknanya cukup lah untuk kita. Cukup. Maka Rasulullah pun tanyalah. Terima kasih kerana menjemput dan mempelawak. Aku nak tanya kenapa kamu juga tidak jemput sahabat-sahabat yang lain. Mereka pun maknanya lapar, dahaga. Begitu juga mereka pun penat. Sebagaimana kita, kena ajak belakang. Kena ajak belakang. Tak boleh Rasulullah makin terhad. Siapa ajak belakang? Jadi timbul rasa maknanya kurang selesa lah kan? Rasa gemuruh dan sebagainya lah. Makanan sikit. Kalau makanan keluar daripada beti sekalipun, tak cukup. Tak cukup. Teknik cerita. Maknanya Rasulullah sama dengan para sahabat, ramai-ramai pakak datang ke rumah sahabat ni. Bila mana dihidangkan makanan, maka Rasulullah pun angkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa. Alhamdulillah, berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan yang sedikit tadi dapat dinikmati oleh tuan rumah, oleh Rasulullah, begitu juga oleh semua sahabat-sahabat yang datang. Bahkan ada lagi berbaki. Itulah berkat. Kita Allah Rabbi taala tak cukup dah. Tak cukup kita, tak cukup ambil licin. Tolak kita makan. Itu berkat juga, itu berkat. Samalah, sebagai contoh, rumah kita berkat bila mana kita berada dalam rumah. Kita rasa selesa, kita rasa tenang, kita rasa selamat. Bila mana kita keluar bekerja, kita rasa teruja. Bila mana sudah bekerja, nak balik cepat ke rumah, nak jumpa dengan suami, nak jumpa dengan isteri, nak jumpa dengan ahli keluarga. Bukannya balik daripada pejabat, singgah datang Merdeka, singgah di Tasik Titi Masa, ataupun singgah di Bazar Ramadan lah sekarang ni. Dekat-dekat nak buka masa baru balik. Tidak ada perasaan teruja je kita nak balik. Tuan-tuan muslimin, para hadis sekalian, rumah kita nak jadi house. House tu kediaman. Bukannya house. House tu rumah juga. Masuk dalam lagi house kediaman. Walaupun dari sudut kita kata keselamatan, Allah Ustaz, di luar pun tak selamat, di rumah pun tak selamat. Baik maknanya kita tak selamat berada di rumah. Biarlah. Kalau kita nak buat andaian-andaian, tak maknanya beratlah. Kita jangan ikut ataupun jangan dengar kata orang. Kita kena dengar kata syariah tu. Kata syariah.
Kalau kata orang berdekatan dengan syariah, tak apa. Tapi kalau tidak berdekatan dengan syariah, jangan ikut orang. Kita kena ikut kata syariah. Bagi contoh, bila mana dia ingat saya, kata-kata ni, dalam bulan Syaban ada 2 program. Yang pertamanya program Nisfu Syaban. Yang keduanya program berlakunya pertukaran arah kiblat. Nah, mungkin Nisfu Syaban tu kita ma'ruf la yu'arraf. Kita tahu dah Nisfu Syaban 3 kali Yasin. Ada hamalah macam saya ni sekali Yasin 3 kali. Mana kabur doa tu. Ditetap kalimah di banyak kaum di bulan rezeki. Ustaz minta baca Yasin sama boleh tak? Baca 3 kali kok. Minta maaf saya baca sekali je. Saya ni ibadah. Doa je sepanjang tu. Baik. Jadi dulu Rasulullah dengan para sahabat mengerjakan ibadat, yakni ibadat solat, kiblatnya ialah Baitul Muqaddas di Palestin. Jadi diejek oleh puak-puak Yahudi, puak-puak kafir. Sebagaimana kata mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya agama kamu itu tidak ada beza dengan agama kami. Tengoklah kiblat sebagai contoh. Kamu maknanya beribadah, kiblat kamu Baitul Muqaddas. Begitu juga dengan agama kami. Sama, tidak ada beza lah. Maknanya agama kamu, agama aku ni sama-sama, serupa lah. Tak ada beza. Diejek, betul dia. Jadi kita sebenarnya bila mana diejek, dipelekeh ni sekali-sekala tak apa. Bila mana banyak kali, bila mana minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun ni, terasa hati juga. Kita bawa kereta sekali, tak apa lagi. 2-3 kali, kat kita berdua sekali. Mula gampang. Dia akan menunggu. Maknanya fitrah kita, maknanya sifat marah. Begitu juga dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak sebagaimana kita. Rasulullah dia berdoa, dia sembahyang, dia berdoa. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dia berdoa. Dia berdoa antara doa Rasulullah minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan, supaya dapat bersabar dengan tuhmahan, dengan ejekan daripada puak-puak Yahudi, puak-puak kafir. Lepas tu pula kata Rasulullah, kalaulah tidak menjadi kesalahan lah. Apa salah? Ya Allah, tukar haraf kiblat. Jangan bagi sama dengan kiblat puak-puak Yahudi ni. Biar ada beza kiblat kita umat Islam. Tuan-tuan muslimin, para hadirin sekalian, kata ulama, tahun Rasulullah doa, barulah Allah Ta'ala makbulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setahun. Bayangkan setahun. Kita, kalau kita macam mana, doa 1 hari, 2 hari, seminggu, kita mudah putus asa. Sebab itulah kalau kita nak bandingkan, usia kita ni pendek, umur kita ni tak wajar. Sedangkan kita nak kepada amalan yang banyak. Bagaimana? Nabi Adam AS umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh AS umurnya 950 tahun. Umat-umat terdahulu umurnya panjang belaka. Kita sebagaimana disebut dalam hadis, di antara 60 hingga 70 jah. Lepas tu kalau kita baca umur 55 ataupun pilihan 60, disebut dalam hadis 60 hingga 70, maknanya 10 tahun. Kita berjinak-jinak dengan majlis ilmu, berjinak dengan surau, jinak dengan masjid. Tu pun nak dah, nak action dah. Rasulullah doa setahun, kita baru buat amal setahun, apa nama? 10 tahun. Dah. Buat amal 10 tahun. Buat amal 10 tahun kita nak sedangkan Rasulullah doa setahun tu. Hamba tak tahu lah. Bagaimana maknanya kita nak supaya biar check and balance lah. Usia kita pendek, kita nak amalan yang banyak. Macam mana? Kalau kerja, kita boleh sesat. Masa sikit. Al-wajibat aksar minal awqat. Kewajipan itu lebih banyak daripada waktu masa. Masa tak cukup nak buat kerja. Kerja timbul-timbul. Tambah, dawa, sesat, masalah. Kita boleh sesat, tapi ibadah ni nak sesat macam mana? Umur pendek, nak amalan yang banyak. Macam mana nak buat? Salah satunya ialah dalam bulan Ramadan ni lah. Dalam bulan Ramadan ada 1 bulan. Bulan yang disebut sebagai bulan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kena tadabbur ayat ni. Jadi pokok makanya ialah kita ambil peluang. Maknanya bila mana kita beribadah, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala, beribadahnya kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sepertilah kita beribadah selama 83 tahun. Tahun ni kita dapat beribadah pada malam Lailatul Qadar 83 tahun. Tahun depan dapat lagi 83 tahun. Sehingga 5 tahun tu baru boleh kita nak action, nak berlagu baru boleh. Ni tidak datang kau bulan Ramadan, tak datang kau pada bulan Ramadan ada. Maknanya Lailatul Qadar ataupun tak ada. Peduli apa aku? Peduli apa? Peduli apa? Itu masalah. Ni beratlah. Ni berat. Jadi muslimin para hadirin sekalian, saya nak bandingkan. Maknanya usia kita pendek sedangkan kita nak pada amalan yang banyak. Itulah di antara salah satu cara yang kita nak kena rebut. Baik, dalam peristiwa pertukaran arah kiblat tadi, Rasulullah doa setahun. Setahun doa baru Allah Ta'ala makbulkan. Maka diejek lagi oleh puak-puak kafir, puak-puak Yahudi. Nabi Muhammad ni, dia main ikut dia je. Dia rasa selesa nak tukar kiblat daripada sini, ikut dia je. Maka Allah Ta'ala berturun firman Allah dalam surah Al-Baqarah, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib. Allah Ta'ala berkata kepada puak-puak yang ada, mana puak-puak Yahudi, puak-puak kafir lah, tentang maknanya pertukaran arah kiblat. Kata kalau wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya kepunyaan Allah Ta'ala timur dan barat, sesama saya. Ini urusan ataupun perintah Allah Ta'ala. Jadi 3 hikmah hasil daripada peristiwa pertukaran kiblat. 3 hikmah. Yang pertama, berdoa secara berterusan. Sama lah macam itu. Kita nak sesuatu, kita kena berdoa secara berterusan lah. Istiqamah khairun min alfil karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Kita kena senantiasa berdoa. Jangan maknanya kita berdoa sekejap ataupun berhenti. Doa balik itu hangat-hangat kayak ayat tu. Tidak ada kesungguhan. Lepas tu pula dirilah ada sudut. Maknanya kita angkat tangan berdoa, kesungguhan kita bagaimana. Semakin lama kita berdoa, kata ulama, patutnya semakin tinggi tangan kita. Ni semakin lama, semakin jatuh. Letak atas meja, letak atas bawah. Jenazah, jujur dia jawab dia. Dah tak faham, tak imam baca doa apa. Sebab itulah makna Rasulullah bila nak berdoa, boleh nampak. Di bawah dia Rasulullah angkat tangan tinggi, kesungguhan, pengharapan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bila mana datang perintah Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka Rasulullah tidak menangguh terus tukar kiblat, walaupun pada ketika itu Rasulullah sedang sembahyang zuhur. Ya, maknanya tukar selepas solat. Tidak, pada waktu itu juga Rasulullah tukar kiblat. Ada disebut dalam kitab, dalam buku apa nama kitab solat tu, bagaimana untuk pertukaran arah kiblat, ada lakaran dia, ada. Kita boleh rujuk. Baik, kita ni sifat kita suka menangguh-nangguh. Apatah lagi maknanya ibadah, kita suka tangguh ibadah. Begitu juga kerja, kita suka menangguh-nangguh lah. Sama lah kita ni, sama belakang. Tak tengok sama-sama, tengok belakang-belakang. Kita ni memang manusia, maknanya dia suka menangguh-nangguh. Itu sifat kita ada. Yang ketiga, kita jangan ikut kata orang, kita kena ikut kata syariat. Itu dia. Peristiwa berlaku pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia musafir lah, naik unta dengan anak dia Abdullah. Jadi bila mana musafir, ada unta ni naik dua-dua lah kan. Abdullah pun naik, anak Sayyidina Umar pun naik. Dua-dua naik atas unta. Maka sahabat-sahabat ni komplain, wahai Umar, tegamuknya kamu dengan anak kamu naik unta, kamu tidak ada sifat belah kasihan kepada unta kamu. Bila mana dua-dua kamu naik lama-lama, unta kamu tu mapuh lah. Mapuh lah unta kamu. Maka Sayyidina Umar pun tak apalah, turunlah. Sayyidina Umar pun turun, Abdullah seorang naik unta. Maka sahabat-sahabat ni komplain lagi, kamu ni Abdullah, teruk kamu ni, tak hormat kepada ayah kamu. Kamu biarkan ayah kamu jalan, kamu naik unta. Kamu anak naik unta, ayah kamu, maknanya dia telah tua, jalan kaki. Kamu naik ayah kamu naik kapcak. Itu gila tu lah. Bagi pinjam sekali-sekali lah apa dia ya. Jadi berat kamu ni, wahai Abdullah. Maka Abdullah pun, tak apalah aku turunlah.
Ambil dah turun. Ayo naik pula. Ayo naik unta lah. Bila mana Sayyidina Umar naik unta pula. Sahabat-sahabat ni komplain lagi. Kamu Umar, kamu naik unta pula. Kamu biarkan anak kamu jalan kaki. Datang ke masjid, kamu naik kereta. Kamu biar anak kamu jalan kaki, lintas jalan dan sebagainya. Kamu ni sebagai seorang ayah. Jawab dia, kalau nak ikut kata orang ni tak sesat apa lain. Tak sempurna jawab dia. Begitu juga dengan kita. Ada kan? Tak selesai, kita jangan ikut kata orang lah. Kita kena ikut kata syariat. Kalau orang kata jangan puasa satu rejab, kita pun iya ke? Tak puasa. Jangan puasa selepas daripada 15 Syaban. Tak puasa. Macam mana? Macam-macam lagi kita. Tuan-tuan muslimin, para hadis yang baik. Jadi di dalam Ramadan saya baca ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita nak tadabbur ayat ini. Kutiba. Kenapa disebut di dalam ayat ini kutiba? Kutiba mana difardukan. Banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Sebelum pada itu. Sebelum pada itu lagi. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Itu maknanya ayat kefarduan tentang maknanya wasiat. Ada lagi ayat kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kutiba ini kenapa Allah Taala sebut begini? Difardukan. Ini menunjukkan bahawasanya perjalanan ataupun pelaksanaan syariah maknanya menjadi tugas yang sangat berat, susah untuk kita laksanakan. Saudara sekalian, kalau kita imbang-imbangi, kita buat ukuran bandingan di dalam Al-Quran, kenapa Allah Ta'ala sebut ayat tentang ibadat puasa ni panjang secara detail. Ayat 182 tu tak silap saya hingga ayat 186 detail. Bila puasa maknanya bermula nak niat sehingga maknanya detail. Tapi ibadat solat, kenapa ibadat solat Allah Ta'ala tidak detailkan? Menyebut secara umum saja aqimus solat. Jadi kalau solat ada Allah Ta'ala sebut maknanya rakaat, maghrib, zuhur, subuh tak ada. Cuma waktu-waktu sahaja yang disebut secara umum. Secara detailnya disebut dalam hadis. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tuan-tuan muslimin, para hadis yang baik. Saya nak bawa tentang kutiba tadi. Sebagai contoh, kutiba ini difardukan. Samalah, kutiba alaikumul qisas juga difardukan. Maknanya kamu melaksanakan qisas. Bunuh bala. Barang siapa yang membunuh seseorang, maka hukuman dia kena bunuh balik. Kena bunuh balik. Kalaulah maknanya orang yang bunuh seseorang, hukumannya dipenjara sebagai contoh. Itu tidak adil. Kalau umur 25 tahun dipenjara, maknanya seumur hidup 25 tahun duduk dalam penjara. Lepas tu pula makan free lah, pakai cuma. Lepas tu pula bila mana habis menjalani hukumnya, boleh keluar daripada penjara, boleh hidup. Cara maknanya semula jadi secara hak biasa lah kan. Itu jadi pelik. Sedangkan maknanya bunuh seseorang ni boleh. Ada perayaan begitu? Tidak ada. Yang membunuh manusia, yang mematikan manusia ni hanya Allah Ta'ala. Kita tidak layak. Sebab itulah mengikut hukum Islam, kutiba alaikumul qisas. Seseorang yang membunuh seseorang, hukum aja kena bunuh balas. Kecuali ahli keluarga yang memaafkan. Kalau kita tidak melaksanakan hukum qisas, bermakna tidak ada terbatal lah. Maknanya ibadah ataupun tadabbur yang kita amalkan tidak terlaksana hukuman tadi. Sebab itulah dikatakan proses maknanya berbuat puasanya syariat ini sangat berat, sangat susah. Begitu juga dengan kutiba alaikum idza hadar ahadakumul maut. Walaupun sekarang ini kefarduan untuk maknanya wasiat dah tak wajib dan tidak wajib, tapi menjadi maknanya keharusan kepada kita. Bila mana kita tidur, jangan kita biarkan tidak ada maknanya wasiat yang kita buat. Lama-lama kita takut bila mana kita mati, sebab mati tidak ada tempoh waktu. Kita tak tahu bila kita akan mati. Sedangkan hidup ada tempoh waktu. 7 bulan keluarlah, ataupun 9 bulan keluarlah daripada perut ibu. Tapi mati ni tidak ada tempoh waktu. Bila-bila kita akan mati, kita tak tahu. Kita nak kena bersedia dan juga berwaspada. Saya panjang nak lagi, tapi nak menghormati waktu dah 10. Setengah jam je. Cik Imam kata setengah jam, kita sama lagi ya. Jadi sebab kita esok bekerja, nak sama lagi 4.
Lepas tu itu juga nak qiyamul lail lagi mana ni lah, insya-Allah. Jadi tazkirah ni sebenarnya tempelan sajalah, insya-Allah. Jadi saya sertakan adalah balik dalam keadaan menuju. Kesimpulannya ialah ulama menyatakan bulan Ramadan ni para hadis sekalian, bersedia ataupun tidak di kita ni, bulan Ramadan ini seolah-olah kita seperti ikan di dalam laut. Ikan berada di dalam laut maknanya boleh berenang bulan Ramadan ini. Tidak ada kongkongan. Bulan Ramadan ni kita rasa kongkong tak? Tak ada lah. Ada tak? Rasa kongkongnya nak pakai memang tak boleh pakai bulan Ramadan, bulan puasa. Ada rasa dengan tazkirah, rasa nak lagi tak kongkong tak? Ada, cuma nak pergi tanah, biasalah. Tapi kalau nak keluar, tak ada masalah. Tak ada kongkongnya apa-apa. Jadi ulama kita begitu. Ibarat bila mana kita berada di bulan Ramadan seperti ikan berada di dalam laut. Tapi bagi orang kafir, bulan Ramadan ni seperti burung berada di dalam sangkar. Itu kesimpulannya. InsyaAllah sekian dari banyak kaum kita akan jumpa dalam siri-siri tazkirah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.